A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu sekali lagi. InsyaAllah hari ini tajuk pembicaraan kita ialah makna dan hakikat Lailatul Qadar. Baik ya. Yang pertama kita tengok dulu apakah makna atau pengertian Al-Qadar. Baik. Yang pertama, Al-Qadar itu bermaksud adalah kedudukan yang tinggi dan kehormatan yang agung. Seperti seorang disebut orang yang terhormat jika ia mempunyai kedudukan yang tinggi. Contoh kita panggil, kalau sultan kita sebut tuanku kan, Al-Sultan. Ataupun kita kata pangkat-pangkat dan kebesaran-kebesaran. Itu yang pertama. Yang kedua, makna Al-Qadar itu kemampuan mengendalikan kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Ya, hukum dan membagi sesuatu pekerjaan sesuai pada tempat dan masanya. Orang kata put at the right time and the right place. Itu makna Al-Qadar. Itu dari segi bahasa. Maka Lailatul Qadar jika dilihat dari sudut yang pertama tadi adalah satu malam yang indah, yang mulia, yang agung, yang penuh dengan pujian, atau satu malam di mana Allah memberi kehormatan yang sangat-sangat mulia, baik yang bersifat duniawi. Maknanya benda-benda yang duniawi, dapat pangkat, contohnya kan kenaikan gaji, hidup yang selesa, rumah yang lapang, itu dari segi duniawi. Mahupun yang bersifat ukhrawi. Ukhrawi makna yang akhirat, kepada hambanya yang beribadah dengan ikhlas dapat ganjaran pahala apa? Pahala syurga, pahala rezeki yang berlipat kali ganda, pahala keampunan daripada Allah. Itu dari segi ukhrawi. Baik. Dan Lailatul Qadar kalau kita lihat dari sudut yang kedua ialah satu malam di mana Allah Subhanahu Wa Taala menghubungkan kekuasaannya yang berkaitan dengan perilaku maupun yang berkaitan dengan perjalanan kehidupan seseorang yang diturunkan dari Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ni kat mana? Lauh Mahfuz ni yang dicatat apa ni, orang ni takdirnya macam mana, qadarnya macam mana, qadanya macam mana. Buat baik, meraih pahala, buat baik dengan sebanyak-banyaknya antara 10 malam terakhir tu kan. Bangun qiyamnya, tahajudnya, sedekahnya. Maka dulu katakan dekat Lauh Mahfuz dicatat sekian, Sabrina dapat 10. Tapi kerana bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar tu pada 10 malam, dihapuskan yang dapat 10, dapat 100. Itu maksud kebaikan-kebaikan yang ada pada Lailatul Qadar. Baik. Maknanya Allah mengubah takdir seseorang itu. Kan biasanya kita kata, dia ni sepatutnya kalau kita kata dari segi duit contohnya, saya bagi contoh ya, dapat RM100. RM100 je ditulis asalnya, tapi sebab dia berusaha bersungguh-sungguh, dia bermujahadah habis-habisan, tak bangun, orang kata tak tidur malam dan sebagainya, maka ketika dia melakukan semua tu, terutama mengejar 10 malam bulan puasa, sepatutnya dapat 100, Allah pun perintahkan malaikat menulis. Apa dia? Hapuskan takdirnya yang dulu, takdir kita yang dulu tu di Lauh Mahfuz yang ditulis. Apa dia? Buat takdir baru. Apa dia? Rezekinya ialah 1000, bukan 100. Habis tu juga kalau kita sebut rezekinya ialah duduk asalnya orang kata jatuh. Macam kita lah down, jatuh dan sebagainya. Tapi sebab berlumba-lumba buat masa bulan nak mencari Lailatul Qadar itu, sembahyang tahajudnya, taubatnya, solatnya, sedekahnya, infaknya kita buat betul-betul. Maka Allah kata, yang ini engkau angkat derajatnya menjadi orang-orang yang bertakwa dan dia ditulis untuk masuk ke dalam syurga yang paling tinggi. Itu kelebihan lah yang kita sebut sebagai Lailatul Qadar, itu yang bermakna kemuliaan, keagungan. Baik. Kemudian ada beberapa sebutan bagi malam Lailatul Qadar.
Maknanya bukan kita sebut Lailatul Qadar saja, dia ada sebutan yang lain. Pertama disebut juga dengan Lailatul Barakah, iaitu malam yang penuh dengan keberkahan. Yang kedua disebut juga Lailatul Rahmah, iaitu malam yang penuh dengan rahmat. Yang ketiga Lailatul Salam, maknanya malam yang dipenuhi dengan salam, kedamaian, keamanan. Kalau buat tu rasa macam subhanallah, tenangnya hatiku ya Allah, tak stres, tak marah-marah. Rasa cool. Orang muda sebut rasa cool macam tu. Baik. Jadi Lailatul Qadar ini berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 184. Apa? Yang kita sebut Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan. Mengenai petunjuk tu dan membezakan antara hak yang batil. Kemudian surah yang biasalah kita sebut Lailatul Qadar, surah apa? Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Baik, kita perhatikan satu-satu ayat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Satu malam yang terlebih baik, terlebih afdal, terlebih orang kata fadilatnya daripada bulan-bulan yang lain. Apa dia? Alfu syahrun. Satu malam yang kemuliaannya, darajatnya, ganjaran Allah baginya ialah satu malam tu menyeramai 1000 bulan. Banyak tak? Banyak sekali. Kalau kita convert kepada tahun, 83 tahun. 1000 bulan tu 83 tahun. Belum tentu lagi kita hidup sampai usia 83 tahun. Tapi dapat ganjaran dalam Lailatul Qadar itu, siapa yang menjumpainya, siapa yang mendapatinya, pahalanya itu, ganjarannya itu, rewardingnya itu 83 tahun. Dan kita belum tentu lagi hidup dalam usia 83 tahun. Sebab itu kenapa dianjurkan bersungguh-sungguh. Ya, dianjurkan berlumba-lumba membuat kebaikan. Terutamanya dalam 10 malam terakhir. Itu antara hadis-hadis yang masyhur. Baik. Kemudian, tanazzalul malaikatu warruh. Okey, dalam bahasa Arab cantik, nazala makna tu turun. Tapi tanazzalu beza sikit dari segi bahasa Arab. Tadi nazala makna diturunkan. Tanazzala tadi. Tanazzalul mala. Tanazzalu daripada tafa'ala. Maknanya apa? Turun. Kalau kita turun, naik tak lepas tu? Belum tentu naik. Tapi dalam bahasa Arab, tanazzala, turun naik, traffic jam. Turun naik ni. Jadi berlaku kesesakan dan kesibukan siapa? Tanazzalul malaikah. Malaikat turun naik mencari siapakah yang memuji-muji Tuhan pada malamnya. Membuat kebaikan-kebaikan yang banyak. Melakukan solatnya, melakukan zikirnya, mengingati Allah. Bertahajud, bertaubat. Tanazzalu, malaikat turun naik. Sampai orang kata kalau kita lah nak balik raya kampung ni, sesak jalan. Makna banyaknya malaikat-malaikat yang turun. Subhanallah. Kerja malaikat ni apa? Sebab nak mencatat ni siapa. Kalau seorang tu sampai penuh, buku log dia tu sampai 100 muka surat. Itu keistimewaan Lailatul Qadar. Ada orang tanazzalul malaikatu waruh, tak buat apa-apa pun malam tu. Dah balik kampung, dah balik rumah, tengok TV. Tengok lagu raya. Asyik membuat biskut. Sampai tak buat tadi perkara-perkara yang menjadi ibadah kepada Allah SWT. Jadi yang 10 ni sebenarnya kita habiskan masa untuk berlumba-lumba. Sebab betapa banyaknya malaikat itu datang. Itu bahasa Arab tanazzala. Bayangkan sesak. Kalau nampak ni tak tahu nak menyelit kat mana. Kalau kita nampak malaikat lah.
Tak tahu nak menyelit kat mana ni, macam ni je. Baik. Kemudian, itu. Pada malam itu turun malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk menggantor segala urusan. Apa dia? Saya cakap, boleh tak kita nak menukar takdir kita? Sebab tu nama Al-Qadar. Okey, saya sebelum ni dah kata orang tersasar jalan. Tapi dalam bulan Ramadan ni, tahun ini terutama 10 malam terakhir, saya betul-betul nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan maknanya nak buat jauh lebih baik. Jadi malaikat Jibril yang turun tu report kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dalam bahasa ustazah lah, bahasa manusia. Report, ya Allah, hamba-Mu ini, ya Allah, betul-betul kena pula datang tu Lailatul Qadar. Malaikat kan banyak, semua orang buat laporan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia istilah ustazah lah sebagai manusia, soalnya begitu. Dan jadi Allah kata, okey, urusannya itu ditukar. Kalau dulu tu sepatutnya dia masuk neraka, tapi sebab dia sudah bertaubat, masukkan dia ke dalam syurga. Catatan-catatan baru itu ditulis. Itu hebatnya. Baik. Masih banyak ya hadis dan riwayat yang menunjukkan adanya Lailatul Qadar pada setiap Ramadan, terutama pada 10 akhir Ramadan. Jadi kita kena buat susun jadual kita. Mana kita kena buat susun jadual kita. Malam ni nak buat apa? Hari ni nak bersedekah apa? Hari ni nak cakap perkara-perkara yang baik. Hari ni saya nak menulis ayat Quran supaya dapat menghafaz. Maknanya semua. Hari ni saya nak sedekah, orang bagi kita buah kurma. Semalam nasi ayam contohnya. Semalam nasi tomato. Lah, hari-hari dapat makan sedap. Hari ni saya nak bagilah bahagian saya ke orang lain. Itu juga salah satu kebaikan. Baik. Kemudian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan secara langsung hari dan tarikh berlakunya Lailatul Qadar. Kenapa? Sebab kalau kita bagi tarikh tu je kita buat. Tapi sekarang kita nak mencari. Kita nak meneroka. Maknanya kita tercari-cari dan meroka dan berusaha bersungguh-sungguh. Baik. Dari berbagai riwayat Nabi menyebutkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini disebut, dia kata begini. Sebab latar belakang adanya Lailatul Qadar. Kenapa ni? Sebab ayat ni turun, Lailatul Qadar ni. Ada sebab. Apa dia? Satu riwayat diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Apa dia? Ustazah baca artinya, saya baca artinya saja. Atha, nama orang ya, Atha, meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawasanya diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki Bani Israel yang membawa atau memikul senjata. Dia bawa senjata atau pikul senjata selama 1000 bulan fi sabilillah. Senang ke susah? Dia kata 1000 bulan fi sabilillah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa takjub. Rasulullah merasa takjub dan tertarik supaya umat Nabi Muhammad mendapatkan kelebihan seperti orang itu, orang Israel tadi, Bani Israel tadi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, disebut apa? Ya Tuhanku, Engkau jadikan umatku pendek-pendek, singkat umurnya. Tadi saya cakap, jarang sampai 83 tahun. Umat Nabi Muhammad biasa 60-70. Rasulullah sendiri meninggal pada usia 63 tahun. Dan sedikit amal. Sebab pendek usia, jadi pendek juga amalnya. Maka Allah menjawab kepada doa Rasulullah SAW itu, lalu diberikan satu malam namanya Lailatul Qadar, yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan untuk engkau ya Muhammad dan untuk umatku hingga hari kiamat nanti. Sebagaimana orang Bani Israel dulu-dulu telah memikul senjata di jalan Allah 1000 bulan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi itulah sebenarnya sebab turun
ayat ni, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan Allah menganugerahkan satu malam di antara malam-malam itu, ada satu malam yang namanya Lailatul Qadar. Qadar kan maknanya apa? Kadar. Pemberian, betul kan? Sikit atau banyak. Siapa yang berusaha bersungguh-sungguh, mujahadah, muhasabah, mu'atabah, apa dia? Mujahadah tu makna berusaha bersungguh-sungguh. Kemudian itu mujahadah. Muraqabah, dia sentiasa mengawasi diri dia. Maksudnya mengawasi diri apa? Hari ini cuba kira. Campur, tolak, darab, bahagia. Hari ini cuba tengok. Cuba campur. Hari ini berapa banyak dah kebaikan dibuat. Campur. Hari ini ada juga mengata-ngata orang. Culas pula solat. Tolak. Dah lah tolak. Kemudian hari ini tak bangun-bangun tadi. Tak bangun-bangun, terlelap subuhnya pukul 7. Kena bahagi. Kena dibahagi jadi makin kecil. Betul kan? Kalau dibahagi makin kecil. Tapi hari ini nak topak balik. Topak balik apa dia? Kalau dulu istighfarnya 100 kali. Hari ni, malam ni, Ustazah sebut kena ada rejim. Kena ada jadual kita nak buat apa. Nak dapat Lailatul Qadar ni. Ni 10 malam terakhir ni tingkatkan 100, esok 200, malam-malam yang ganjil-ganjil 1000. Istighfarnya. Yang tu jadi apa tu? Didarab. Dikali. Beribu-ribu pahalanya. Itu yang dimaksudkan, yang kita sebut benarnya kalau Lailatul Qadar ni malam untuk kita menghisap diri kita. Itu bukan cerita matematik ke menghisap tu? Apa yang saya kurang hari ni? Apa yang saya buat lebih hari ni? Apa yang saya hari ni kena tolak sampai? Sebab apa? Gaduh dengan kawan contohnya. Bergaduh dengan mak. Hari ni tak bangun pun kiam contohnya. Kuranglah dan sebagainya. Baik. Jadi itulah dia sebahagian daripada yang kita sebut sebagai keindahan Lailatul Qadar. Jadi mudah-mudahan apa yang dibicarakan pada hari ini memberi manfaat yang banyak, dan kita doakan supaya dengan izin Allah kita semua akan menemui Lailatul Qadar dalam diri kita masing-masing. Jadi panjang lagi perbahasan Lailatul Qadar. Mungkin insya-Allah siri-siri yang lain. Kita tutup dengan aku liqauli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagaimana kita maklumi, Wadah telah pun melancarkan tabung pengembangan Anjung Rahmat. Tujuan tabung ini adalah untuk membeli tanah di bersebelahan dengan komplek Anjung Rahmat yang ada sekarang di Sungai Merak, iaitu 1.9 ekar, menghampiri 2 ekar tanah yang sangat strategik di sebelah komplek yang ada. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT kerana diberi ruang untuk mengembangkan pejabat kita
tanah seluas itu diharap dapat dimanfaatkan nantinya untuk menyediakan infrastruktur gerakan, mudah-mudahan bagi melaksanakan program-program, menjalankan kegiatan-kegiatan dengan cara yang berkesan untuk umat dan masyarakat seluruhnya. Dan yang mana kita mendambakan, mengimpikan sebuah kompleks yang lengkap dengan pusat pentadbiran, pusat persidangan, asrama dan juga bangunan-bangunan yang untuk memperhebatkan aktiviti dakwah, supaya akhirnya kompleks Anjung Rahmat ini menjadi bangunan ikonik untuk kerja-kerja dakwah. Kami amat mengharapkan supaya saudara-saudari yang berada di negeri, diri daripada pimpinan dan aktivis-aktivis dapat tampil membantu menjayakan cita-cita dan hasrat kita. Bagi pihak Wadah, saya ingin menyeru sahabat sekalian untuk sama-sama menyumbang untuk menjayakan projek ini. Membeli tanah dahulu, kemudian kita akan berusaha untuk membina bangunan yang telah kita rancang dan kita impikan. Maka kita harap marilah kita berinfak sesungguh hati. Projek ini keperluan sumbangan mendesak kerana dalam beberapa bulan sahaja lagi pembayaran tanah ini sebanyak 100,750 juta kena diselesaikan. Ya, mudah-mudahan insya-Allah ini tidak akan merugi dan janji Allah itu akan menjamin masa depan kita di kampung akhirat nanti.